Dan sebagai penutupnya, saya nak sebutkan beberapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina rumah tangga yang bahagia. Antara sifat akhlak Rasulullah adalah Rasulullah sangat suka memberi nasihat kepada ahli keluarga. Jadi wahai para suami sekalian, wahai para lelaki sekalian, ringankan lidah kalian untuk tegur dan nasihat ahli keluarga. Yang ringan nak negur ni biasa orang perempuan. Kan ibu-ibu biasa panggil anak sebelum pergi asrama. Mak nak pesan ni, jaga semayang, jaga aurat, jangan sekian, jangan sekian. Mak pesan dalam 10 perkara. Bila salam dengan ayah, ayah pun cakap, ingat apa yang mak pesan. Kan mudah kerja ayah, memang mudah. Tetapi kalau seorang ayah ni dia ringan mulut, dia pun pesan juga. Baiklah, ni ayah nak pesan ni, ingat betul-betul ni. Solat jaga kalau boleh awal waktu. Pakaian ayah nak pesan, menutup aurat ni kena jaga betul-betul, longgar, tudung kena tutup bahagian dada, muka tu jangan duk tempek-tempek warna macam-macam, berat mata tu nak tutup, nak kelip. Ni kenapa pakai gincu sekarang ni? Contohlah ayah negur. Alah ayah pakai sikit je, kalau sikit warna natural je, jangan sampai nampak. Kalau nampak tu kamu nak tarik, ayah ni kalau cakap lepas meninggal dunia pun anak ni akan ingat. Memang power. Sebab itu kalau kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Safiyah, bukan Safiyah, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dia rasa cemburu pada Safiyah. Dikatakan Safiyah ni di antara isteri Nabi yang paling cantik, tapi dia punya bentuk tubuh dia pendek, dia rendah. Ketika itu Aisyah rasa cemburu. Aisyah sebut, ya Rasulullah, cukuplah bagi kamu Safiyah yang pendek tu. Dia sebut Safiyah yang pendek, dia sebut gelaran. Lalu Rasulullah dengan tenang, Rasulullah tak marah-marah. Rasulullah kata, wahai Aisyah, dengan baik Rasulullah sebut, wahai Aisyah, sesungguhnya sekiranya kata-kata kamu itu direndamkan dalam satu lautan, nescaya ia akan membusukkan satu lautan. Padahal bukan maki hamun ni, bukan kata keji, sebut pendek je. Tapi Rasulullah ni sangat peka. Kalau ada perkataan yang tak elok, isteri ataupun anak sebut, terus tegur. Jangan tangguh. Kadang-kadang ibu bapa hari ini, alah budak-budak, biasalah. Alah anak kita tu bang. Kadang isteri marah, suami nak tegur. Ini kesilapan yang besar. Masya Allah. Jadi seorang suami kalau nak naikkan kredibiliti, nak naikkan maruah, nak naikkan kemuliaan anda pada pandangan mata isteri dan juga anak-anak, banyakkan bagi nasihat. Panggil isteri, mari sini saya nak tegur sikit. Saya nampak beria je borak tadi, ada ngumpat orang ke? Ini suami yang sangat hebat. Dia boleh cam muka isteri dia kalau mengumpat macam mana. Sebab memang muka mengumpat memang boleh kesan. Muka beria. Kalau masa tengah muhasabah, muka tu ngantuk. Lain. Ini kalau mengumpat sakit lutut, lupa sakit lutut, sejam boleh berdiri. Tapi tahi semayang, masa tu memang rasa sakit lutut beria-ria lah. Bila imam tu keluar surah Alif Lam Mim, sudah Al-Baqarah. Padahal setakat tu je imam nak baca. Tapi mula dah tak puas hati, teringat sakit lutut. Contohlah. Tapi bila mengumpat berdiri sejam, orang tu kata, macam mana boleh tak ni? Tak apa, sambung-sambung cerita. Tapi kalau suami yang soleh, dia boleh tahu isi dia, dia panggil, mai, baliklah. Ataupun suami ni bila biarkan isteri pergi masjid, contoh, isteri bawa balik cerita, saya tak izin lagi dah awak pergi masjid. Kenapa? Saya perasanlah sejak awak pergi semayang kat masjid ni, awak bawa balik cerita orang. Jadi kalau awak tak boleh berhenti daripada dengar orang mengumpat pasal orang, lebih baik awak semayang kat rumah. Maksudnya suami ni selalu peka. Dia nak pastikan ahli keluarga ni tak buat maksiat. Sebab nak pastikan masuk syurga berjemaah ni. Satu ketika ada seorang lelaki musyrik. Dia datang jumpa Rasulullah. Orang kafir lah ni, orang musyrik, orang Yahudi. Lalu dia sebut, Assalamualaikum ya Abul Qasim. Celakalah kamu wahai Abul Qasim. Assalamualaikum. Berhati-hati, kita kadang sebut Assalamualaikum. 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 Macam mana kita sebut Assalamualaikum? Maksud dia celakalah kamu. Assam maksud dia celaka. Sebab itu bila sebut Assalam, sejahteralah kamu. Tertinggal lam je. Jadi yang kafir musyrik ni sebut Assalamualaikum ya Abul Qasim, celakalah kamu wahai Abul Qasim.
Nabi pun jawab, wa alaika, ke atas kamu juga, wa alaikum, ke atas kamu juga. Kemudian Sayyidatina Aisyah duduk sebelah, rasa geram. Aisyah pun sebut, bal wa alaikumussamu wazzam, bahkan ke atas kamu kecelakaan dan juga kehinaan. Maksudnya Aisyah ni dia geram, dia tambah lagi. Contohlah kita kan, kalau orang sebut kamu ni pengotor lah, kamu tu pengotor dan pemalas, kalau kita lah nak balik tu tambah. Jadi Aisyah masa tu beremosi. Aisyah geram bila orang Yahudi ni cakap macam ni pada Nabi. Dia kata bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka perkataan yang keji. Lalu Aisyah pun jawab, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dia cakap? Isteri Rasulullah menjawab. Ini biasa dalam kisah Rasulullah, isteri Rasulullah menjawab. Macam kita lah orang perempuan suka menjawab. Rasulullah sabar lagi, wahai Aisyah, kamu tak dengar ke aku telah jawab? Aku dengar apa yang dia cakap dan aku telah jawab dengan jawapan wa'alaikum. Tapi Rasulullah tak ulang perkataan keji itu semula. Masya Allah. Dalam situasi ini dilihat Rasulullah macam bela orang Yahudi tu. Soalannya Rasulullah kata jangan kamu balas perkataan keji pada orang Yahudi. Tapi sebenarnya Rasulullah menegur isterinya daripada perkataan yang keji, perkataan yang hina, walaupun untuk membalas kejahatan orang lain. Masya Allah. Dan juga Rasulullah seorang suami yang sangat prihatin dengan emosi isteri. Macam lebih kepada orang lelaki je malam ni ya, minta maaf ya. Orang lelaki di sini kalau saya tanyalah, suka tak pujuk isteri? Pakcik, suka tak pujuk orang rumah? Memang suka. Macam mustahil je. Orang perempuan macam mana? Suami suka pujuk tak kalau merajuk? Tengok orang perempuan kata tak. Kalau kita menangis, orang lelaki buat apa? Dia tinggal je. Masya Allah. Satu kisah Safiyah ni dalam kitab ni, dalam buku ni, sumber-sumber yang sahih dia kumpulkan kisah Rasulullah dan isteri. Satu ketika Safiyah ni, dia tiba giliran dia untuk ikut Rasulullah pergi perang. Lepas tu Safiyah ni lambat sikit. Kemudian Rasulullah pun kata, wahai Safiyah, cepatlah sikit. Safiyah bila dengar Rasulullah kata macam tu, dia tersentak, dia menangis. Bayangkan kita lah kan, tengah bersiap-siap, suami hon. Agak-agak rasa macam mana suami hon? Jadi tak nak pergi? Jadi, tapi kecil hati, betul kan? Suami ni hon nak suruh kita cepat. Orang perempuan biasanya lambat bila bersiap. Sebab dia ke sebab apa? Ramai orang perempuan dia lambat tu sebab dia kemah rumah dulu, betul tak? Nak keluar pergi berjalan tu, dia kemah rumah dulu. Dia nak suruh selesa bila balik nanti. Tapi masalah orang perempuan, kenapa tak kemas awal-awal? Bagi suami menunggu lama. Tapi nak cakap situasi ni, sejarah sentiasa berulang. Bila kita baca kisah Rasulullah, berlakulah dalam cerita kita, berlakulah dalam situasi kita. Dan ini pernah berlaku dalam cerita Rasulullah dengan Safiyah. Bila Safiyah menangis, lalu Rasulullah pun tanya, kenapa kamu menangis wahai Safiyah? Safiyah jawab, kamu beri aku unta yang lambat. Maksudnya Safiyah kata, aku lambat ni sebab unta. Lalu tahu tak apa Rasulullah buat? Rasulullah meletakkan kedua tangannya di pipi Safiyah, lalu mengusap air mata Safiyah. Masya Allah. Pernah tak orang sebelah sini usap mata orang sebelah sini? Pernah ke Tuan Haji? Masya Allah, lagi mustahil. Masya Allah. Saya nak sebut perkara ni bukan mudah nak dibuat. Biasanya orang lelaki menangis lagi, menangis. Benda tu pun nak menangis ke? Benda kecil pun nak menangis ke? Tak pun dia buat tak nampak. Habis-habis baik dia bagi kotak tisu.